Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami pilih topik A, teknologi angkasa demi kelestarian bumi. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon kamera. Salam sejahtera mulanya kata, saya sembahkan pembuka bicara. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka, para peserta yang saya kagumi serta hadirin dan hadirat sekalian. Berdirinya pokok kerana batangnya, berdirinya bangunan kerana tiangnya, tetapi berdirinya saya pada pagi yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menghujahkan tajuk pidato saya, iaitu teknologi angkasa demi kelestarian bumi. Hadirin sekalian, sebelum saya meneruskan hujah, izinkan saya menerangkan tajuk pidato pada hari ini. Menurut Wikipedia, teknologi angkasa merupakan teknologi yang berkaitan dengan memasuki dan mendapatkan semula objek atau bentuk kehidupan dari angkasa lepas. Contoh teknologi harian yang menggunakan teknologi angkasa ialah ramalan kaji cuaca, sistem GPS, satelit televisyen dan beberapa sistem komunikasi jarak jauh. Hadirin yang dihormati, pada dasarnya definisi standard kelestarian bumi adalah pembangunan lestari yang berkait rapat dengan pertumbuhan dan kestabilan ekonomi yang mampan. Dalam konteks yang sama, kelestarian bumi adalah kadar penuaian sumber yang boleh diperbaharui, pengurangan kadar pencemaran serta juga boleh dilanjutkan selama-lamanya. Hadirin sekalian, kita pergi kepada contoh-contoh teknologi angkasa yang digunakan di negara kita. Yang pertama ialah satelit ramalan cuaca. Jika kita menonton siaran televisyen ramalan kaji cuaca, kita dapat melihat imej satelit yang digunakan. Satelit kaji cuaca digunakan untuk memantau dan membuat ramalan kaji cuaca bagi sesuatu kawasan. Kedudukan satelit yang berada di orbit dalam satu tempoh yang lama membolehkan data dan maklumat mengenai cuaca dapat dikumpulkan. Contohnya pergerakan awan dan taburan hujan. Satelit cuaca boleh mengesan tanda-tanda bencana semula jadi yang diramalkan akan berlaku, lalu memberi amaran bencana awal di kawasan yang berisiko. Amaran awal ini membolehkan langkah pencegahan dan pengawalan risiko diuruskan dengan lebih cekap. Hadirin yang dihormati, kita pergi ke contoh yang kedua, iaitu sistem penentu dudukan global atau lebih dikenali sebagai GPS. Kebanyakan kita menggunakan GPS secara komersial untuk menentukan lokasi suatu tempat. Terdapat pelbagai jenis alat penerima isyarat satelit GPS di pasaran untuk tujuan ini. Kegunaan GPS pada zaman ini adalah sangat penting bagi mencari lokasi suatu tempat. Selain itu, memandangkan banyaknya berlaku kemalangan jalan raya berpunca daripada pengangkutan awam yang dalam perjalanan jauh, maka kerajaan telah menyarankan agar pengusaha melengkapkan kenderaan penumpang tersebut dengan alat penerima GPS. Dengan itu, pengusaha boleh memantau kelajuan kenderaan yang dipandu serta kedudukannya. Selain mencari dan menyelamat, bidang pandu arah dan penentu kedudukan juga membolehkan pengesanan pelbagai kenderaan udara, laut dan darat, yang mana melibatkan penggunaan GPS dengan komunikasi satelit dua hala. Tambahan lagi, sistem ini juga dapat membantu peladang dalam membuat keputusan pengurusan peladangan yang lebih wajar. Hadirin yang dihormati, contoh huraian saya yang terakhir pula ialah satelit televisyen. Kejayaan terbesar satelit di dalam bidang komersial. Satelit televisyen ialah pemancaran televisyen yang disampaikan oleh satelit komunikasi. Di kebanyakan tempat di dunia, perkhidmatan satelit televisyen menjadi tambahan yang lebih lama dengan menawarkan pelbagaian perkhidmatan dan saluran yang lebih besar.
Astro di Malaysia ialah salah satu contoh perkhidmatan satelit televisyen langganan. Kebanyakan penduduk di negara ini menggunakan televisyen untuk menerima maklumat-maklumat dan isu semasa. Hadirin dan hadirat, sektor penerokaan di angkasa raya dan angkasa lepas masih baru di negara kita. Terdapat banyak lagi teknologi angkasa yang masih belum kita terokai. Kerajaan perlu memberi lebih banyak kesedaran kepada orang ramai dengan bantuan agensi swasta untuk melestarikan kesedaran angkasa raya kepada orang ramai. Ini kerana ianya memberi pelbagai manfaat terutama dari segi ekonomi, komunikasi dan keselamatan negara selaras dengan tajuk pidato saya iaitu teknologi angkasa demi kelestarian bumi. Teknologi angkasa juga digunakan untuk membantu aspek keselamatan negara malah menyumbang penjanaan ekonomi melalui data, teknologi dan aplikasinya. Seharusnya Malaysia mengambil peluang menerokai teknologi angkasa raya menerusi kajian dan jaringan kerjasama dengan negara lain. Di samping itu, meningkatkan kemahiran sumber manusia untuk kebaikan dan kelestarian kehidupan masa hadapan. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi. Saya berharap kita dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan manfaat dan tujuan teknologi itu sendiri dibuat supaya tidak terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain. Demikianlah pidato saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.